Dalam video kali ini saya nak kongsikan soalan lazim bagi iSinar untuk pengeluaran KWSP akaun 1 serta audio ni sampai habis. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara Haikal. Selamat datang ke YouTube channel Haikal. Okay, hari ini saya nak kongsikan FAQ untuk iSinar. So untuk pengetahuan anda dah boleh start buat permohonan untuk iSinar bagi kategori 1 bermula pada 21 Disember 2020. Anda boleh tengok sini. So kat sini macam kita semua sedia maklum bahawa semua orang boleh keluarkan anda punya akaun 1 KWSP bersempena selepas diluluskan dalam bajet lah. So untuk pengeluaran yang bagi akaun 1 kurang daripada 100,000 anda boleh keluarkan sehingga 10,000 dengan maksimum pengeluaran bulan pertama ialah RM5,000 lah. Dan untuk lebih daripada 100,000 ni saya rasa tak ramai lah yang sampai nak keluarkan sehingga 60,000 ni, sebab kebanyakan orang yang memerlukan lah dalam kategori yang pertama ni lah, iaitu dalam kategori kurang daripada 100,000 ni lah. Kalau dia ada lebih daripada 100,000 ni biasanya orang yang memang setiap bulan gaji dia banyak lah. Itu secara logikal lah. So untuk pengeluaran maksimum 10,000 ni anda boleh keluarkan minimum 2 bulan. Maksudnya bayaran bulan pertama 5,000, 10,000 ataupun dalam jangka masa pembayaran selama 6 bulan. Maksudnya boleh pecahkan kepada 6 bulan jugalah. Okey, kat sini kategori pertama anda boleh baca sini. Untuk kategori pertama termasuk dalam sudah lama tidak mencarum, suri rumah, bekerja sendiri, bekerja di sektor ekonomi, hilang pekerjaan, cuti tanpa gaji dan hilang sumber pendapatan. Dan untuk permohonan bagi kategori pertama ni tak perlu dokumen sokongan. So anda hanya perlu daftar secara online. Nanti saya akan tunjuk jugalah secara ringkas, secara ringkas lah untuk permohonan iSinar ni yang boleh dimohon pada 21 Disember 2020 lah. So tiada sokongan diperlukan lah. So untuk kategori kedua anda boleh start untuk kategori kedua, iaitu orang yang mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. So untuk kategori kedua ni yang memerlukan dokumen sokongan lah. So untuk permohonan anda yang pada 21 Disember ni anda boleh start buat semakan pada bulan Januari, iaitu pada 4 Januari. So semakan boleh mula buat pada 4 Januari 2021. So kita go through sikit lah untuk FAQ. So apa itu iSinar? So ini yang macam biasalah yang telah diluluskan oleh kerajaan. So kategori 1 dan kategori 2 saya rasa semua orang pun dah tahulah macam yang ditulis kat sini. Lepas tu bila dan bagaimana saya memohon iSinar. So untuk permohonan kategori 1 boleh mohon pada 21 Disember 2020. Lepas tu bagi yang golongan kategori 2 permohonan boleh dibuat bermula pada 11 Januari. So permohonan hanya melalui online saja, tak ada offline. Anda tak perlu pergi ke WSP. Anda hanya perlu isi maklumat anda di iSinar.kwsp.gov.my. So kalau sini dia kata untuk urusan permohonan anda digalakkan untuk mendaftar nombor telefon bimbit anda lah di cawangan atau kios KWSP. So pastikan akaun bank yang diberikan kepada KWSP setiap pendaftaran mesti aktif milik anda dan bukan akaun bersama lah. Tapi kat sini dia kata digalakkan lah, dia kata macam tak diwajibkan. Tapi kalau anda ada daftarkan nombor telefon tu lebih mudah lah untuk urusan TAC ke apa benda semua tu, nanti dia akan lebih mudah lah. So untuk semak akaun 1 boleh pergi ke aplikasi ataupun portal iAccount, ataupun boleh pergi ke cawangan atau kios KWSP yang berhampiran lah. So untuk pembayaran iSinar untuk kategori pertama dia akan mula buat pembayaran pada pertengahan Januari 2021. So bagi kategori 2 sebab dia baru mohon pada Januari 11 Januari, so dia akan ambil masa 2 hingga 3 minggu untuk semakan. Lepas tu baru akan ada pembayaran lah. So pembayaran akan dilakukan secara kaedah pengkreditan terus ke akaun bank yang akan anda masukkan semasa untuk masa permohonan nanti. So umum kelayakan kat sini dia akan cakap lah. So pengeluaran sehingga 10,000 tertaluk kepada baki simpanan minimum 100. So kalau duit anda ada 10,100, so anda boleh keluarkan 10,000 dan maksimum 10,000 dan tinggalkan RM100 lah untuk akaun pertama. So bayaran bulan pertama mengikut pilihan sehingga maksimum RM5,000. Maksudnya kalau bulan pertama anda minta RM5,000, so anda akan ada baki lagi RM5,000 lah maksimum kalau yang untuk anda kategori pertama lah. Sebab kita kira ni kategori pertama, ni kategori kedua. So kita tengok kategori pertama je dulu. So bayaran selebihnya adalah minimum 1,000 sebulan.
tertakluk kepada baki bayaran bulan terakhir dengan amount bayaran minimum RM50. So dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan. Okey, contoh anda boleh tengok bawah, contoh bawah ni. So katakanlah dalam baki akaun satu anda anu 4,500. So amount pengeluaran maksimum dalam 4,400 sebab anda perlu ada minimum 100 dalam akaun untuk dia aktif lah. So bayaran bulan pertama anda boleh keluarkan terus 4,400. So kalau baki akaun anda 10,000, so amount maksimum yang anda boleh keluarkan adalah 9,900. Lepas tu amount bayaran bulan pertama maksimum 5,000 lah. So kalau anda ada 100,000, amount pengeluaran maksimum tetap 10,000, tapi bayaran bulan pertama ialah 5,000. Okey. So kalau untuk yang akaun kategori kedua ni pun sama juga lebih kurang. Cuma dia punya beza ialah pembayaran bulan pertama boleh sehingga RM10,000 lah. So adakah saya perlu membayar semula amount IC yang dikeluarkan? Anda tak perlu bayar semula, tapi anda perlu teruskan pencaruman lah kalau lepas ni, kalau anda dah bekerja. So jika saya telah mohon pengeluaran air lestari, bolehkah saya mohon ICNAR? Boleh. Anda yang sedang menerima bayaran bulanan pengeluaran air lestari juga boleh memohon ICNAR. Okey, itu untuk sedikit FAQ berkenaan dengan ICNAR. Lepas tu kita pergi dekat dia punya borang pula. So ini dia punya flow lah. So untuk flow, mula kita layari kwsp.gov.my, lepas tu masukkan IC, lepas tu nombor telefon. So nanti dia akan hantar OTP number ke dalam anda punya SMS. Lepas tu anda masukkan OTP number, lepas tu jawab soalan keselamatan, lepas tu tetapkan akaun pilihan. Dan lagi satu, dia boleh semak, dia boleh tengok terus berapa yang anda layak keluarkan lah. Lepas tu langkah buat penjadualan, anda nak buat pembayaran bila, anda boleh up to 6 bulan, anda boleh pecah-pecahkan. Lepas tu maklumat permohonan, lepas tu lengkapkan maklumat pembayaran, lepas tu semak maklumat pembayaran dan tanda right sebelum tekan hantar. Lepas tu permohonan anda akan diterima dan akan diproses. So semakan akan boleh dibuat bermula pada 4 Januari 2021. So ini adalah dia punya website dia. Anda boleh juga guna smartphone, sama je dia punya paparan, cuma kalau kat smartphone dia kecil sikit lah. So kalau contoh macam ni, masukkan IC. Sebab saya tak ada, saya sekarang bertaraf berpencin, so saya tak boleh nak keluarkan ICNAR lah. Saya juga akan bagi link di bahagian description untuk gambar ni, so anda boleh tengok step by step cara macam mana untuk daftar ataupun untuk buat permohonan untuk ICNAR. Okay, bagi anda yang sedang mengalami masalah kewangan, saya harap anda bersabar dan anda boleh gunakan peluang ni untuk gunakan duit sebaiknya yang diberikan, yang bukan diberikan lah, maksudnya gunakan duit anda sebaiknya. Jangan sertai mana-mana platform pelaburan yang tak senonoh, yang menjamin pulangan tetap ke, menjamin pulangan yang sangat tak munasabah ke. Jangan gunakan benda yang pelik-pelik lah. So takut nanti anda keluarkan duit, lepas tu anda pergi melabur yang tak senonoh, lain pula jadinya lah. Sebab ini kira boleh kata talian hayat terakhir untuk orang-orang yang mengalami masalah kewangan. So saya harap anda gunakan duit yang dikeluarkan tu dengan sebaiknya lah. Okey, itu saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.